Warga Felda di Sabah sambut baik inisiatif subsidi diesel yang disedia Kerajaan Persekutuan. Terus bersama Rita Aloysius Malik untuk perinciannya. Ya, sahih. Peneroka di Sabah termasuk di Felda Umas menyambut baik insentif subsidi diesel berjumlah 36 juta ringgit bagi penjanaan tenaga dan rawatan air di Kompleks Sahabat Umas dan Kalabakan yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Warga Felda yang ditemui RTM menyifatkan insentif itu sebagai sinar baharu buat mereka yang sekian lama menanti isu kemudahan infrastruktur diselesaikan. Kami amat menyambut baiklah sebab di Felda Umas ni kita sudah lamalah menghadapi masalah lampu dan air. Jadi dengan adanya peruntukan yang begitu banyak, alhamdulillah lah kami memang sebagai warga Felda memang menyambut baiklah. Dengan asas dasar yang keperhatian oleh Perdana Menteri untuk peruntukan lampu-lampu jalan ini amat kami hargailah. Bantuan daripada kerajaan ni sangat-sangatlah membantu kepada warga Felda, terutamanya pasal isu berkenaan dengan air lampu yang selalu bermasalah di kampung rancangan kami. Kami berharap-haraplah di Felda Umas ni mendapat secepatnya lampu listrik kami sama air kami yang kami selalu ada masalah air lampu. Mudah-mudahan cepat dilaksanakan dan untuk kegunaan penduduk Felda Umas dan sekitarnya. Itu saja. Terima kasih PM kerana membantu dan memberi perhatian kepada warga Felda Umas dan wilayah Sahabat. Insentif subsidi diesel itu bakal memanfaatkan hampir 43,000 penduduk di Kompleks Sahabat Umas dan Kalabakan. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang remaja lelaki berusia 13 tahun yang dikuatiri lemas ketika mandi di Sungai Tuaran, Kampung Telibung, Tamparuli pada Sabtu lepas diteruskan pagi tadi. Ketua Balai Bomba Tuaran Muhammad Abdul Kawi Abdul Ghaffar berkata, SAR yang masuk hari keempat itu diperluas sejauh 7 hingga 12 km dari kawasan remaja tersebut dilaporkan hilang. Bercakap kepada RTM, Muhammad Abdul Kawi berkata, operasi turut menggunakan pasukan skuba, unit hikmat anjing pengesan K9, unit drone dan anggota operasi balai melibatkan jumlah keseluruhan 18 anggota penyelamat. Fokus strategi pada hari ini kita cuba untuk membongkar dasar sungai untuk membagi laluan kepada pasukan K9 menghidu bau sekiranya ada sesuatu yang terperangkap di dalam dasar dan kemudian barulah pasukan skuba akan selam di poin yang telah dikenal pasti oleh pasukan K9. Dalam kejadian Sabtu lalu, mangsa Muhammad Hashim Iskandar dipercayai lemas ketika mandi bersama 5 rakannya di Sungai Tuaran, Kampung Telibung, Tamparuli. Program penerapan nilai-nilai murni yang bertujuan melahirkan masyarakat penyayang dan bersatu padu diyakini mampu membantu merealisasikan kerangka Malaysia Madani. Program penerapan nilai ini melibatkan 3 elemen penting iaitu tilawah Al-Quran, ceramah dan festival nasyid. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga adun Klias, Datuk Isnin Aliasni berkata, program seumpama ini memberikan fokus kepada usaha memantapkan lagi perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum seperti yang dituntut Malaysia Madani. Sambutan begitu meriah sekali di mana kita melihat peserta dan semua bahagian di peringkat daripada negeri ini dan dapat mengantar dalam semua peserta bermakna penglibatannya di peringkat keseluruhan ini baiklah sekali dan saya percaya selepas ini tambah meriah lagi lah. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas merasmikan majlis penutupan seminar penerapan nilai-nilai murni peringkat negeri Sabah ke-34 anjuran Jabatan Kesihatan Negeri Sabah di Beaufort. Dalam pada itu, Datuk Isnin berharap penganjuran program dapat melahirkan masyarakat yang hidupnya sentiasa berpaksi kepada agama dengan menekankan hubungan baik sesama manusia.
Seminar memperkasa sektor perolehan dan keuangan Giat Mara bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merupakan inisiatif terbaik memerangi rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan dalam agensi tersebut. Ini kerana Giat Mara merupakan agensi pelaksana program perumahan rakyat termiskin PPRT. Pengarah SPRM Sabah, Dato' S. Karunaniti berkata, seminar julung kali diadakan ini memfokuskan pegawai di Giat Mara khususnya untuk memperkukuh isu integriti. Kita gunakan platform ini untuk memberikan penerangan berkaitan dengan isu-isu perolehan dan juga keterisan dana. So, jadi kita tidak langsung kita nak pastikan bahawa semua dana-dana yang disediakan oleh kerajaan sampai kepada sasaran. Dato' S. Karunaniti ditemui pemberita selepas merasmikan seminar tersebut di Tawau. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu SPRM Sabah telah membuka 8 kertas siasatan berkaitan projek PPRT di negeri ini. Sementara itu, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Kewangan dan Pembangunan Giat Mara, Muhammad Sazilan Muhammad Saad berkata, objektif seminar ini adalah untuk mempertingkat integriti warga kerja agensi berkenaan. Turut diadakan ikrar bebas rasuah dalam kalangan 40 pengurus dan penyelia Giat Mara seluruh Sabah. Ambulans jenis pacuan 4 roda memudahkan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memberi bantuan kecemasan di kawasan sukar dicapai kenderaan biasa. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Sandakan, Kapten Sulaiman Salama berkata, ambulans berkenaan juga membolehkan bantuan kecemasan diberikan dengan lebih pantas kepada penduduk memerlukan. Adanya ambulan 4x4 ni, kita akan cuba masuk ke kawasan itu sebagai contoh, kawasan-kawasan sebelah Terupi sebagai contoh yang sebelum ini kita ada menerima kes tapi kita tidak dapat untuk akses sebabkan keadaan jalan yang tidak sesuai untuk ambulan yang sebelum ini. Sulaiman ditemui pemberita selepas menyampaikan taklimat sempena kursus kesiapsiagaan menghadapi bencana dan asas bantu mula bersama Sandakan FM di Sandakan. Sementara itu, pengurus Sandakan FM Sugiman Rafai berharap kursus ini memberi manfaat kepada warga RTM Sandakan. Kursus ini kita adakan khas untuk warga RTM Sandakan untuk mereka menghadapi dan sebagai kesiapsiagaan menghadapi bencana sekiranya tiba. Bukan saja bencana ketika kita bertugas di dalam dan juga di luar pejabat. Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah kelas musim ke-14 kini kembali. 9 peserta akhir bertanding merebut gelaran juara selain merangkul vokal terbaik, lirik terbaik dan persembahan terbaik. Juara akan menerima wang tunai RM5,000, trofi, sijil penghargaan dan hadiah iringan. Vokal terbaik, lirik terbaik dan persembahan terbaik masing-masing juga akan menerima RM3,000, trofi, sijil penghargaan dan hadiah iringan, manakala sagu hati sebanyak RM1,000. Pertandingan bakal berlangsung di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah pada 15 Julai ini bermula pukul 1.40 tengah hari dan disiarkan secara langsung menerusi Sabah FM selain boleh ditonton melalui media rasmi iaitu aplikasi Facebook dan TikTok RTM Sabah. Menurut penerbit eksekutif Howard Martin, pertandingan bertujuan menggalakkan penggiat seni untuk bersaing di peringkat negeri Sabah serta sebagai platform bagi menyerlahkan bakat melalui penulisan lirik dan gubahan lagu yang dibuat sepenuhnya oleh komposer kelahiran negeri ini. Ia sekaligus mendorong para penggiat seni tempatan supaya menghasilkan karya yang lebih baik dan bermutu setanding hasil karya seni di peringkat antarabangsa. Program ini mendapat tempat di kalangan penggiat seni yang ada di negeri Sabah agar supaya lebih banyak lagu-lagu tempatan ataupun lagu-lagu bahasa Melayu dari negeri Sabah yang dapat kita lahirkan. Beliau menyatakannya selepas menjadi tetamu Kamibah ini di studio TV. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Lebih banyak perkembangan dari negeri lain kembali bersama Sahih. Silakan. Baik Rita, terima kasih.